أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, Haluan adalah sebuah NGO yang memberikan fokus kepada 3 area utama, iaitu pendidikan, kebajikan dan kemanusiaan. Dalam menghadapi bencana ataupun ujian Allah yang bernama COVID-19 ini, Haluan ingin sama mengambil tanggungjawab untuk memberi sumbangan kepada usaha untuk mengatasi masalah COVID ini. Dan untuk menghadapi ujian Allah ataupun bencana yang kita sebutkan ini, kita boleh laksanakan dalam 2 bentuk, iaitu yang pertamanya tindakan yang berbentuk sebab musabab, dan yang keduanya ialah tindakan yang berbentuk kerohanian. Tindakan yang berbentuk sebab musabab ini telah banyak dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang merangkumi berbagai dimensi, seperti mana yang telah diudarakan oleh PM Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan pada masa yang sama, Haluan juga telah mengeluarkan beberapa nasihat khusus mengenai COVID-19 ini. Tumpuan saya pada malam ini ialah tertumpu kepada apa yang harus kita dapat laksanakan daripada perspektif kerohanian. Apa yang dapat dianjurkan sama-sama kita laksanakan ialah, pertamanya ialah kita bersabar dan salat untuk menghadapi isu COVID-19 ini. Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal wasta'inu bis-sabri was-salah, iaitu mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan pada masa yang sama dalam ayat yang ke-153 Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, iaitulah di samping minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang ini, Allah repeat 2 kali dalam ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-53. Jadi dalam hal ini seharusnya kita sentiasa berusaha untuk berada dalam keadaan sabar, atau banyak disebut dalam keadaan hari ini ialah sentiasa tenang dalam menghadapi isu ini. Jangan kita emosional ataupun jangan kita tergopoh-gapoh. Sebab dalam keadaan tergopoh-gapoh ataupun emosional dalam menghadapi masalah ini, dia akan menimbulkan masalah-masalah yang lain pula. Jadi oleh sebab itu kita seharusnya sentiasa bersabar seperti mana yang diarahkan oleh Allah SWT ini. Dan pada masa yang sama kita seharusnya membekalkan diri kita dalam menghadapi masalah ini dengan sentiasa bersolat. Terutama solat yang boleh kita laksanakan ialah seperti solat hajat. Solat hajat untuk minta supaya Allah berikan perlindungan kepada kita dalam masyarakat kita ini, supaya masalah COVID ini tidak merebak seperti mana yang berlaku di China ataupun di Itali ataupun di negara-negara lain di dunia pada hari ini. Alhamdulillah, selain daripada solat hajat, mungkin juga adalah solat malam, solat sunat yang lain, solat malam, untuk kita mohon kepada Allah SWT untuk nak mengurangkan atau nak menyekat daripada berlakunya masalah COVID yang ke-19 ini. Pada masa yang sama, apa yang boleh kita laksanakan ialah beristighfar. Mana dalam kehidupan kita ini, kalau kita beristighfar, Allah akan membantu kita. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam
surah Hud ayat yang ke-52, iaitu ayat qawmi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang bermaksud, dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada, dan janganlah kamu membelakangi surahku dengan terus melakukan dosa. Jadi inilah satu perkara yang sangat penting, kerana antara sebab Allah hantarkan ujian kepada kita yang berbentuk bencana ini adalah kerana dosa kita. Jadi insya-Allah dengan kita beristighfar, jika Allah ampun kita, maka insya-Allah kita akan terselamat daripadanya, dan bukan setakat itu saja, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, dalam ayat yang berikutnya daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-33, Allah menjelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedang engkau, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar, meminta ampun. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, perkara yang sangat penting kepada kita untuk melepaskan diri daripada ancaman Allah SWT ataupun bencana Allah SWT ini adalah dengan beristighfar. Kerana Allah dengan jelas menyebutkan bahawa wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jika sekiranya kita beristighfar, maka nescaya Allah akan menyelamatkan kita daripada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, banyaklah kita beristighfar. Apa juga bentuk istighfar? Misalnya kita boleh beristighfar dalam bentuk yang simple, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun apa-apa juga bentuk istighfar yang boleh kita laksanakan. Tetapi yang sebaik-baik istighfar ialah penghulu segala istighfar, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah dengan beristighfar ini Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Kerana apa yang saya sebut tadi, Allah bagikan pada kita banyak masalah ataupun ujian dalam bentuk bencana ataupun seksa ini adalah kerana dosa kita. Jadi bila kita beristighfar, maka bila Allah ampun kita, maka kita akan kembali stabil dan dalam keadaan yang sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga boleh maknanya mengatasi masalah COVID-19 ini dengan banyak berzikir dan berdoa. Antaranya doa yang selalu disebut oleh Rasulullah SAW ialah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Di mana bila kita baca doa ini, disebut oleh Rasulullah SAW bahawa dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, bila seorang hamba berkata pada waktu pagi setiap hari dan pada waktu petang setiap malam, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim, ini 3 kali, dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Jadi maknanya COVID-19 ini tidak akan dapat memudaratkan kita jika sekiranya kita sentiasa berzikir, mohon ampun, doa kepada Allah SWT dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Dan pada masa yang sama, zikir yang sangat penting seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW ialah membaca zikir daripada Al-Quran. Iaitulah seperti yang diriwayatkan daripada Ad-Darimi dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata,
Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada permulaan siang, ia tidak didekati setan sampai petang. Barang siapa membacanya pada waktu petang sampai waktu pagi, dan dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disenanginya dalam keluarganya dan dalam hartanya. Maka insya-Allah kita tidak akan melihat hal-hal yang tidak disenangi dalam keluarga kita dan harta kita, maknanya terpelihara di sisi Allah SWT jika sekiranya kita membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah ini. 10 ayat ini ialah apa yang boleh kita rumuskan ialah daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 1 hingga 5, dan daripada seterusnya sambung dengan ayat kursi ayat 255, dan sambung 2 ayat lagi selepas ayat kursi sehingga 257, dan seterusnya ialah akhir surah Al-Baqarah ayat 84 sehinggalah ayat 86, iaitulah semula dengan Alif Lam Mim, kemudian sambung dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan sambung lagi dengan ayat 256 la ikraha fid din, seterusnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan seterusnya ialah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan sampailah seterusnya fansurna 'alal qaumil kafirin. So, bila kita baca ini adalah antara yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi bencana COVID ini, insya-Allah. Dan selain daripada itu, sangat penting juga ialah kita memperbanyakkan sedekah. Ini juga adalah satu saranan daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Sedekah ini dia akan dapat melindungi daripada bencana ataupun masalah yang akan ditimpa ditimpa. Jadi oleh sebab itulah kita banyaklah sedekah ini, kerana sedekah akan dapat menyekat daripada turunnya bala Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya harus kita hidup dalam kehidupan kita hari-hari dengan banyak sedekah. Dan perkara yang terakhir yang ingin saya sebutkan ialah dengan COVID-19 ini, kalau ia dilihat sebagai satu masalah, maknanya selalunya orang-orang yang waras akan transform masalah ini kepada peluang. Seperti orang-orang alim dulu bila dimasukkan ke dalam penjara masalah, tetapi mereka mengambil peluang ini dengan menjadikan ia sebagai masa atau tempat untuk mereka menghasilkan, seperti misalnya Syekh Qutb menghasilkan tafsirnya Fizilal, Abuya Hamka misalnya, Profesor Dr. Hamka misalnya melahirkan Al-Azhar. Jadi maknanya mereka menukar masalah kepada peluang. Dalam konteks ini juga saya ingin juga menyarankan kepada kita semua supaya transform masalah COVID-19 ini kepada peluang. Misalnya ialah bagi orang yang bekerja pergi pagi balik petang, maknanya terpaksa meninggalkan keluarga, ambillah masa ini untuk bersama-sama dengan keluarga, mengheratkan hubungan keluarga ini. Jadi dengan beradanya kita bersama-sama di keluarga, kena disarankan oleh kerajaan supaya kita tidak keluar di luar daripada rumah, kena ada kawalan di rumah ini. So kita gunakan masa ini di rumah dengan keluarga masing-masing, dan jadikanlah ini sebagai tempat untuk membina hubungan yang erat kita. Di samping selain daripada membangun hubungan erat dari segi sosialnya, kita juga menggunakan masa ini untuk mendidik diri kita. Mendidik diri kita terutama dengan membaca bahan-bahan semasa, atau juga dalam konteks kerohaniannya juga kita boleh meningkatkan maknanya usaha kita untuk nak misalnya membaca Quran, berzikir, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Seperti yang kita sebutkan awal tadi, kita banyakkanlah menggunakan masa yang ada ini untuk laksanakan perkara-perkara yang disarankan oleh Allah. Dan di samping juga kita harus gunakan masa ini untuk meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena Allah jadikan kita untuk melaksanakan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak jadikan hidup kita ini sebagai ibadat. Dan kalau sebelum ini kita tidak begitu berkesempatan untuk melaksanakan ibadat ini, maka inilah masanya yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadat ini. Begitu juga seperti yang disarankan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Setiap hari bila terbit matahari, maknanya disarankan supaya meningkatkan keilmuan. Okay. Satu, meningkatkan ilmu, meningkatkan ibadat, meningkatkan juga amal-amal kebajikan. Jadi ini sangat perlu kita maknanya laksanakan dalam kehidupan kita, terutama dalam suasana yang ada ini. Dan ibadat yang kita masukkan itu terutamanya ialah ibadat-ibadat khusus, no? Seperti kita sebut tadi, sembahyang ke, puasa ke, kita membaca Quran, berzikir, semuanya itu harus kita laksanakan sementara waktu masih ada ini, insya-Allah. Saya rasa itulah, semoga kita sama-sama dapat mengatasinya tu, iaitulah COVID-19 ini. Tapi kita kena ingat bahawa apa yang saya sebut ini bukanlah bermakna perkara-perkara yang disarankan oleh kementerian itu tidak penting. Itu adalah penting. Kerana ada kita dengar suara-suara di sana bahawa bila kita mengambil tindakan atau mengambil langkah mengatasi masalah COVID-19 ini, seolah-olah kita lebih takut daripada COVID-19 daripada takut kepada Allah. Sebenarnya kita mengambil tindakan yang berbentuk asbab untuk mengatasi masalah COVID-19 ini juga adalah merupakan sebahagian daripada suruhan Allah SWT. Pelaksanaan itu adalah menepati ajaran Islam dan juga ialah satu tanda ketaatan kita kepada Allah SWT. Kalau zaman dulu, maknanya jika kita saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu, masa tu suasana masyarakat sangat miskin. Kalau nak pergi semayang Jumaat atau semayang jemaah di masjid, kalau tidak ada payung, misalnya kalau hari hujan, maka itu dikira sebagai uzur. Tak apa, tak pergi pun. Kerana pada masa itu ekonominya sangat rendah, nak beli payung pun tak ada duit, kerana fokusnya ialah pada basic needs seperti makan minum sahaja. Nak beli payung tak ada duit, jadi nak pergi solat tak boleh kerana tak ada payung. Maknanya tak pergi solat itu dikira sebagai uzur syar'i kerana tak ada payung. Jadi oleh sebab itulah dalam suasana hari ini, jika kita nak menghadapi masalah COVID-19 ini, apa yang disarankan itu supaya tidak mengadakan majlis-majlis yang besar atau tidak berada, kita disarankan supaya ada social distancing. Semuanya itu adalah merupakan sebab musabab yang harus kita cuba laksanakan supaya dapat kita atasinya. Dan satu perkara yang harus kita ingat sebagai akhir juga ialah, bagi orang yang beriman, jika sekiranya Allah berikan nikmat, kita bersyukur, maka Allah berikan pahala. Tetapi jika Allah berikan bala, kita bersabar, Allah juga berikan pahala. Jadi oleh sebab itu, ambillah kesempatan ini untuk kita meraih pahala daripada Allah SWT dengan bersyukur jika dapat nikmat dan bersabar jika mendapat pahala daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.